Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan kritikan artikel dari artikel yang kami pilih, iaitu Pentaksiran Berasaskan Projek PBP sebagai alternatif pengganti ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu kumpulan 1. Yang pertama, Siti Syakira binti Hamdan. Yang kedua, Suhira binti Sulaiman. Yang ketiga, Nur Safiana binti Makmur. Dan yang keempat, saya sendiri, Aisyah Ashikin binti Muhammad Rasdan. Dan yang terakhir, Muhammad Saharifuddin bin Ishaq. Baiklah, saya teruskan dengan pengenalan artikel. Artikel yang kami ingin kritik ia bertajuk Pentaksiran Berasaskan Projek PBP sebagai alternatif pengganti ujian penilaian skor rendah iaitu UPSR. Artikel ini ditulis oleh Mazharul Hasan bin Muhammad Hanafi, Anis Tanisha binti Abdul Razak, Muhammad Syawbari bin Usman, seterusnya Kamal Syafi'i dan Muhammad Ridwan Muhammad Jamil dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Tanjung Malim. Baiklah, seterusnya akan saya teruskan dengan ulasan kritikan artikel. Dalam artikel ini, para penulis memfokuskan rasional untuk menggunakan pendekatan pentaksiran pentaksiran berasaskan projek ini sebagai alternatif dalam menggantikan ujian penilaian sekolah rendah. Dalam artikel ini juga, para penulis turut menyatakan objektif utama bagi menjadikan PBP sebagai alternatif iaitu pentaksiran ataupun pengukuran dalam menentukan arah pembelajaran untuk murid melanjutkan pengajian ke tahap menengah. Seterusnya, penulis juga turut menyatakan PBP ini dianggap sebagai satu amalan terbaik dalam bidang proses pembelajaran serta ianya bersesuaian dengan proses pembelajaran abad yang ke-21 ini. Tambahan pula, penulis juga turut menyatakan PBP ini juga merupakan satu pendekatan jangka masa panjang yang meraikan kebolehan, kemahiran berfikir serta bakat murid. Selain itu, pembelajaran berasaskan projek ini adalah satu proses pembelajaran secara aktif yang dilakukan dengan mengolah pengalaman melalui cara mendengar, membaca, menulis, perbincangan, merefleksi, rangsangan dan cara menyelesaikan masalah. Ianya juga dipilih menjadi suatu pembelajaran alternatif dalam menggantikan UPSR. Oleh hal demikian, tujuan pembangunan ini adalah untuk menilai perkembangan pembelajaran murid. Maklumat daripada pentaksiran tersebut dapat digunakan untuk merancang tindakan susulan. Menerusi PBP ini, guru diberi pendedahan berkaitan konsep, tujuan, ciri-ciri, kaedah, aspek yang ditaksir dan pengaplikasian di dalam bilik darjah. Baiklah, saya akan teruskan dengan sahabat saya. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya melalui kritikan artikel ini, penulis telah mencadangkan bahawa konsep performance dan autentik telah digunakan dalam pentaksiran alternatif. Ini kerana dalam penulisannya, penulis menyatakan konsep ini sebenarnya mampu melihat kecenderungan diri atau minat murid. Lebih berfokus serta dapat memberikan motivasi yang lebih tinggi. Murid juga akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran di samping dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualiti tinggi. Okey, seterusnya melalui pentaksiran berasaskan projek ini juga terdapat beberapa kelebihan dari segi performance dan autentik. Okey, antara kelebihan konsep ini adalah ianya mampu meningkatkan motivasi murid supaya lebih tekun dan berusaha keras untuk berjaya dalam melaksanakan sesuatu projek. Okey, seterusnya ianya mampu meningkatkan kemampuan dalam pencapaian menyelesaikan masalah serta murid dapat mencari pelbagai sumber dalam menghasilkan sesuatu projek di samping meningkatkan kerjasama di antara murid dan rakan-rakan. Di samping projek ini
memastikan murid dapat memperluaskan komuniti sehingga terhasilnya konsep yang di mana murid saling memberi dan menerima dalam melaksanakan sesuatu projek tersebut. Okey, saya serahkan kepada rakan saya untuk slide yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Seterusnya mari kita lihat adakah pentaksiran yang diperkenalkan melalui artikel ini memenuhi ciri can do versus do no. Pentaksiran berdasarkan projek yang diperkenalkan oleh artikel ini ternyata memenuhi ciri can do, di mana PBP merupakan satu pendekatan jangka masa panjang yang meraihkan kebolehan, kemahiran berfikir serta bakat murid. Contohnya melalui penetapan proses pembelajaran yang mengikuti pendekatan proses, iaitu dengan cara bagaimana saya mencapai matlamat saya. Seterusnya, adakah PBP atau pentaksiran berdasarkan projek memenuhi ciri do no? Ya, PBP mampu memenuhi ciri do no, di mana PBP mengasah pengetahuan dan kemahiran murid ke arah menjayakan projek, melibatkan murid dalam kerjasama skala besar dan murid diberi pilihan memilih kaedah mereka sendiri. Contohnya, PBP menetapkan proses pembelajaran yang mengikuti pendekatan produk, iaitu dengan persoalan apakah yang telah saya capai. PBP atau pentaksiran berdasarkan projek yang diperkenalkan dalam artikel ini dinyatakan adalah salah satu daripada jenis pentaksiran alternatif. Hal ini kerana pentaksiran alternatif adalah satu pentaksiran untuk pembelajaran, iaitu satu proses pembelajaran secara berterusan. Jadi, PBP atau pentaksiran berdasarkan projek adalah salah satu cabang daripada pentaksiran alternatif. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekumpulan untuk membentangkan slide-slide berikutnya. Terima kasih kepada sahabat saya. Seterusnya saya Syirah Sulaiman akan menyambung semula pembentangan seterusnya. Kita pergi kepada kritikan jurnal. Yang pertama adalah mengenai kekuatan jurnal. Yang kedua dengan kelemahan jurnal. Kita pergi kepada kekuatan jurnal. Yang pertama, fokus terhadap tajuk kajiannya. Yang kedua, menjelaskan rasionalnya PBP sebagai pentaksiran alternatif dengan jelas dan nyata. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci cara pelaksanaan PBP. Saya akan terangkan sedikit tentang kekuatan jurnal yang ada dalam artikel ini. Yang pertama adalah fokus terhadap tajuk kajiannya. Sepanjang pembacaan mengenai artikel ini, penulis memberi fokus terhadap rasionalnya untuk menggunakan pendekatan pentaksiran berasaskan projek iaitu PBP sebagai alternatif pengganti ujian penilaian sekolah rendah iaitu UPSR. Ini dapat dibuktikan apabila penulis bukan sahaja menggunakan atau menyatakan isi-isi penting berkaitan dengan tajuk kajian, malah penulis turut sertakan fakta yang berasas. Penulis turut menjelaskan secara terperinci cara pelaksanaan PBP itu sebagai penilaian alternatif di sekolah secara nyata dan jelas mengikut fakta-fakta yang berasas. Seterusnya kita pergi kepada kelemahan jurnal. Yang pertama, tidak menyertakan contoh pentaksiran sumatif itu dilaksanakan untuk rujukan pembaca, iaitu dengan penulis hanya menyatakan pendedahan awal PBP terhadap guru, iaitu yang dinyatakan dalam fasa awal. Tidak dinyatakan cara pentafsiran sumatif itu dilaksanakan. Penulis mungkin boleh mendatangkan contoh pelaksanaan tersebut, contoh seperti peperiksaan akhir tahun untuk menilai tahap kefahaman dan kualiti kerja murid tersebut. Begitu juga dengan yang kedua, tidak menyertakan contoh cara pentafsiran formatif itu dilaksanakan untuk rujukan pembaca. Penulis boleh mendatangkan contoh pelaksanaan tersebut seperti latihan pengukuhan dengan pelbagai cara yang lebih kreatif dan soal jawab yang melibatkan interaksi antara guru dan murid. Seterusnya kita pergi kepada cadangan penambahbaikan. Berdasarkan kajian yang dibina, penulis boleh mempelbagaikan pelaksanaan pentaksiran alternatif ini, bukan hanya fokus kepada pentaksiran berasaskan projek sahaja. Penulis juga boleh mempelbagaikan aktiviti yang membolehkan pelaksanaan pentaksiran alternatif, contohnya pentaksiran
prestasi, pemerhatian guru, persidangan, pentaksiran rakan sebaya dan pentaksiran kerja khusus atau portfolio. Hal ini kerana pentaksiran alternatif ini juga menyediakan peluang kepada murid untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui pilihan murid itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan terus serahkan kepada rakan seterusnya. Okey, baik. Terima kasih kepada rakan sekumpulan iaitu Syakira atas pembentangan sebentar tadi. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarifuddin akan meneruskan pembentangan berikutnya iaitu kesimpulan. Okey, dapat kita lihat pada sini kesimpulannya ialah pentaksiran alternatif ini sememangnya wajar diberi perhatian yang lebih memandangkan ianya merupakan satu penilaian besar. Okey, yang besar untuk mengukur potensi murid berdasarkan prestasi yang ditunjukkan. Okey, di samping itu juga guru juga dapat melihat perkembangan pencapaian murid melalui hasil kerja yang dilaksanakan oleh murid. Okey, seterusnya dapat menerima maklum balas secara terus daripada murid untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Okey. Pentaksiran alternatif yang dilaksanakan berupaya memberi kesan yang positif terhadap murid melalui gabungan pelbagai aspek seperti pengetahuan, sosial, sikap dan simulasi kepada dunia sebenar. Okey. Tambahan pula, pentaksiran alternatif ini juga dapat memberi peluang kepada murid untuk melakukan penambahbaikan dan meningkatkan pencapaian mereka melalui pemikiran kreatif dan kritis. Okey, ini adalah contoh artikel yang kumpulan kami rujuk dalam proses membuat tugasan ini. Okey, pentaksiran berasaskan projek PBP. Okey, pengganti ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Okey, ini adalah artikel yang kita rujuk untuk membuat tugasan ini. Okey, itu sahaja dan sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.